Dulu jenama phone ni memang sangat-sangat famous. Ia adalah satu sub-brand daripada Huawei. Macam Xiaomi ada Redmi, Huawei ada Honor. Tapi disebabkan Huawei kena ban pada US, jadi jenama Honor pun sama-sama tenggelam. Untuk tahun 2022 ni, Honor dah dipisahkan daripada Huawei, jadi dia boleh guna GMS dan Google balik lah. Maka hari ni aku nak bawakan dekat korang satu phone entry mid-range daripada Honor, iaitu Honor X7. Okay, ini adalah review jujur aku yang tak ada bias tanpa tapisan apa-apa. Jom kita bahaskan. Okay, pada aku Honor X7 ni adalah satu smartphone yang orang kata ukur baju dekat badan sendiri. Sebab pada tanda harga dia yang murah, iaitu RM700, ia menawarkan spesifikasi yang padan dengan harga dia. Cuma chipset dia padu sikit dan bateri dia memang sangat-sangat okey pada pendapat aku. First kali kita cerita apa yang korang akan dapat dalam kotak dia. Macam biasa bila korang buka kotak, ada phone dia satu dan satu lagi kotak kecil dengan dia punya clear casing dia lah. Charger yang boleh charge fast charging sehingga 22.5 watt yang support dekat phone ni juga, dan juga satu wire type A kepada type C. Itu saja dekat dalam kotak dia. Okey, harga dia aku cakap tadi RM699. Tapi apa penawaran yang diberi oleh Honor untuk harga semurah ini untuk satu-satu telefon pada tahun 2022? First kali kita cerita pasal design dia. Okey, design dia kalau korang tengok pada jauh, sekilas pandang nampak macam Huawei punya smartphone yang harga mahal-mahal tu, yang harga RM45,000 tu. Tapi bukan, dari jauh memang nampak mahal, tapi bila korang pegang dan rasa, korang tak rasa macam mahal sangat lah. Sebab belakang dia adalah plastik, depan dia kaca, frame dia pun frame plastik. Dekat atas dia kita ada tempat SIM slot, dekat atas dia satu. Jadi dua SIM yang korang boleh pakai, tapi dia share lah, satu SIM tu share dengan memory card kalau korang nak tambah lagi. Dekat bahagian tepi dia ada side mounted fingerprint satu dan volume up and down. Dan juga dekat bahagian bawah dia ada satu speaker mono speaker, USB type C dan juga satu lubang audio jack. Dekat bahagian depan dia ada teardrop display macam ni. Selfie kamera 8 megapiksel saja. Jadi kita cerita pasal kamera. Display dia tu agak sederhana lah orang kata. Display yang diberikan adalah IPS LCD 90Hz, display HD 720p sahaja. Jadi display dia bukanlah display yang tajam, display dia bukanlah display yang cerah, dan display dia ni bukanlah display yang paling cantik ataupun color accurate yang korang boleh dapat lah. Punya responsiveness tu pada pendapat aku memang sangat-sangat okey, sebab dia ada 90Hz punya refresh rate. So overall nak kata display ni adalah display yang biasa-biasa sahaja untuk tahun 2022 lah pada pendapat aku. Bukan yang paling baik, bukan yang paling padu, tapi display yang boleh digunakan dan padan lah dengan harga dia RM700 sahaja. Macam mana pula dengan performance Honor X7 ni? Dia dibekalkan dengan Snapdragon 680 yang energy efficient. Korang boleh buat main game, tapi bukanlah Snapdragon yang paling power, bukanlah chipset yang paling laju. Biasa-biasa saja, boleh digunakan, tak ada masalah, tak ada lagging, tak ada isu. Platform dia adalah platform Android 11, bukan Android 12. Dan juga dia menggunakan Magic UI 4.2 yang mana pada pendapat aku nampak sedikit outdated lah. Dengan wallpaper dia pun kurang cantik, dengan dia punya icon dia pun kurang menarik sangat. Sebab korang guna Android, so korang boleh tukar dan customizekan sendiri ikut preference masing-masing. Kalau aku nak pakai, memang aku akan tukar ni semua. Tapi mudahnya aku nak cakap, dia punya performance tu lancar. Dia tak macam ada certain UI lain yang agak lembab, yang agak laggy, penuh dengan bug, penuh dengan ads. Tak ada. Phone ni simple saja. Ada dia punya sikit-sikit bloatware yang korang boleh nampak kat sini. Dan yang paling penting, dekat sini dah ada Play Store, dan boleh download barang-barang daripada Google Play Store untuk phone Honor. Kita dah cerita pasal dia punya performance. Macam mana pula dengan bateri dia? So atas penggunaan seharian aku, memang tak ada masalah untuk gunakan phone Honor ni lebih pada satu hari. Maksud aku, satu hari guna, malam tu masih ada lagi berbelas-belas%, 20% pun boleh jadi, kalau korang bukan heavy user macam aku lah. Tapi kalau orang yang heavy user, main game berat-berat, memang tak cukup lah kan, memang dah habis lah bateri dia. Tapi untuk casual user, penggunaan seharian tak ada masalah sampai ke malam. Esok tu pun still boleh guna lagi dalam beberapa jam, baru korang charge lah kalau nak charge balik. So overall bateri dia memang padu, tak ada masalah dari segi bateri. Pengecasan dia bagi pun 22.5 watt, bukan yang paling laju, tapi laju dan cukup laju pada pendapat aku. Kelajuan yang just nice sajalah, bukan yang terlampau-lampau laju sangat, tapi okey lah untuk digunakan. Okay, last but not least, benda yang paling mungkin korang nak tahu kot, kamera dia ni okey ke tak kan? Sebab Huawei kalau dulu kamera memang padu, top notch punya, level-level Apple, level-level Samsung, memang cantik. Tapi malangnya dekat sini Honor X7 ni adalah mid range punya phone. Korang kena tahu yang tu. Harga dia pun RM700, so korang kena expect dia punya performance kamera tu pun pada tan harga RM700 jugalah. Bukanlah kamera yang paling cantik korang boleh dapatkan. Dia punya color pun tak berapa cantik sangat, tapi dia boleh tangkap gambar. Korang boleh edit sikit, boleh adjust sikit mana yang patut. Dan kalau dengan lighting yang betul,
betul, korang mungkin boleh dapatkan gambar yang cantik lah. Cuma satu yang aku nak komplain sikit adalah dari segi dia punya front facing camera dia, iaitu 8 megapiksel ni memang tak cantik lah sebenarnya cerita. Untuk kamera belakang ni dia tawarkan, kalau korang tengok macam banyak kamera kat belakang ni, satu adalah main sensor dia 48 megapiksel. Dia ada lagi 3 sensor, 5 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel untuk makro dan 2 megapiksel untuk depth sensor untuk ambil gambar portrait lah. Tapi overall dari segi kamera dia tu, pada pendapat aku biasa-biasa saja, so-so. Senang cerita kamera bukan kamera kualiti yang terbaik, tapi boleh lah buat untuk ambil gambar kan. Secara jujurnya, apa yang aku nak cakap dekat sini, honestly lepas aku dah pakaikan phone ni lebih kurang seminggu macam tu, aku tak ada masalah nak recommend phone ni. Sebab apa? Harga dia RM700 satu. Kalau korang ada handphone yang harga RM700 yang lagi padu pada phone ni, korang boleh komen kat bawah. Yang baru yang baru RM700 yang lagi padu pada ni, korang komen kat bawah. Aku nak cari, aku nak beli, aku nak review, tengok betul ke tak betul. Tapi so far yang aku jumpa 700 yang padu ini adalah antara yang okey lah pada pendapat aku. Dia punya software semua boleh digunakan untuk penggunaan seharian. Dia punya bateri pun tahan, charging pun tak ada masalah, 22.5 watt, Snapdragon 680 dengan processor dan performance yang okey. Display dia so-so lah, orang kata so-so, sebab IPS LCD dengan 720p saja, kecerahan pun biasa-biasa saja. Bawah matahari mungkin susah sikit. UI dia semua lancar, tak ada masalah. Kamera dia meh sikit, tak berapa cantik, tapi boleh ambil gambar, tak ada masalah. Aku tak ada masalah nak recommend untuk orang yang ada bajet RM700 nak pakai phone Honor. Sebab pada pendapat aku phone Honor ni memang boleh tahan lama lah. Kalau orang yang pakai phone biasa-biasa saja, nak pakai untuk mak bapak korang ke kan, tak ada masalah untuk pakai Honor X7 ni. Kalau korang nak tengok phone yang harga bajet lagi dalam RM700 juga, aku sediakan link dekat sini. Ciao.